Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton-penonton kita pada petang ini. Hari ini kita ada sedikit bual bicara santai petang bersama dengan King Rizan. Tajuk dia sangat menarik. Kalau anda dengar pun agak terkejut sebab tajuk dia macam tergantung. Tapi King Rizan akan cerita sikit macam mana benda tu. Tajuk dia hari ni, nak kerja ke tak nak kerja? Kepada belia-belia kita, tajuk kita hari ini nak kerja ke tak nak kerja? Yang mana kita petang ini bersama dengan King Rizan ataupun dikenali sebagai nama sebenar dia, Rizan bin Hassan. Saudara Rizan bin Hassan. Kalau anda nak tahu siapakah Rizan Hassan sebenarnya, anda boleh Google je. Sekarang ni hujung jari je bang. Type Rizan Hassan, keluarlah apa dia punya pencapaian. Contohlah, saya bagi satulah pencapaian dia. Salah satu dia daripada United Kingdom Humanitarian Affair, yang mana anugerah untuk anugerah International Outstanding Youth Volunteer 2012. Itu antarabangsa zaman dulu-dulu. Zaman muda. Zaman muda. Okey. Untuk bual bicara petang ini, kerajaan kata kadar pengangguran menurun, ekonomi juga semakin okey. Belia pula kata susah nak dapat kerja. Majikan mengeluh susah dapat bekerja. Mana ni pening kepala orang sekarang ni? Mana satu ni nak salahkan yang cari kerja ke nak salahkan yang nak bekerja? Jadi apa kita hari ni, saya juga nak maklumkan bahawasanya saudara Rizan Hassan sebenarnya adalah ketua projek untuk Belia Mahir. Jadi ramai dekat luar sana saya rasa nak tahu apa Belia Mahir, yang dimaksudkan dengan Belia Mahir dan fungsi Belia Mahir yang boleh dimanfaatkan kepada golongan belia negara ini. Boleh tak saudara Rizan terangkan sedikit, sebab kat baju ni Belia Mahir ni orang kuat punya. Ketua projek bro. Terlupa pandang. Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Terima kasih kepada yang menonton live kita pada petang ni. Yep. Sebelum tu sharekanlah. Okay. Share ni dengan tujuan bukan nak dapat like ke, nak dapat banyak-banyak view. Kalau ada tu bagus lah kan. Yes, betul. Tapi yang paling penting kita nak apa perkongsian kita pada petang ni sedikit sebanyak boleh memberi satu inspirasi ataupun lorongan kepada rakan-rakan kita, khususnya golongan belia di luar sana, untuk faham dan juga mengerti di saat kesukaran hari ini tidak ada pilihan lain selain daripada kesejahteraan ekonomi, iaitu bekerja lah. Sama ada makan gaji ataupun cari gaji. Cari gaji itu bisnes lah. Yes. Sama ada dia bekerja sendiri berdasarkan bakat ataupun dia punya potensi ataupun hobi dia dijadikan perniagaan. Itu cari gaji. Bagi yang makan gaji, sayangilah kerja anda dengan sehabis baik. Dan sentiasalah makan penanda waktu malam, sebab bimbang besok-besok datang pintu dah kena lock. Betul. Pintu pejabat dah kena lock, majikan lari. Lari rintau bukan kan. Dengan keadaan sekarang. Jadi kenalah ada kebimbangan dan kerisauan macam tu. Okey. Balik kepada apa yang tadi Bro Munir kita tanya kan. Belia Mahir ni adalah satu inisiatif. Sebenarnya dia lahir daripada perut bukan perut saya. Daripada perut Majlis Belia Malaysia. Daripada pada Majlis tahun Belia Malaysia. 2010. 2010 lagi. Di mana pada ketika itu saya sebagai Esko Majlis Belia Malaysia, zaman tu Presiden MBM ialah Tuan Haji Dr. Muhammad Maliki. Okey. Kita nampak bahawa kepentingan kemahiran begitu mendesak di masa akan datang. Betul. Sebenarnya MBM pada ketika itu kita dah nampak keperluan industri ke depan, khususnya dalam pusingan terakhir nak menuju ke tahun 2020. Maka 2010 kita dah nampak keperluan itu akan mendesak. Sebelum TVET tu jadi macam satu fenomena di negara kita, MBM dah nampak awal lagi dah ketika itu. Jadi kepimpinan MBM pada ketika itu merasakan perlu satu penjenamaan dan juga perlu satu platform diwujudkan untuk membantu golongan belia yang tercicir akademik.
Maksud tercicir bagi definisi MBM pada ketika itu ialah yang tak dapat masuk mana-mana. Sama ada universiti ke, universiti awam atau swasta ke, kolej kemahiran awam ataupun swasta ke, dia tak dapat masuk. Jadi kumpulan-kumpulan ini kita panggil dia kumpulan golongan belia NEET. Not NEET, not in employment, education and training. Kerja pun tak, belajar pun tak, kemahiran apa pun dia tak ada. Jadi yang ini kita fokuskan. Jadi apa yang kita buat ialah kita turun ke akar umbi dengan sokongan rakan-rakan di peringkat Majlis Belia Daerah, Majlis Belia Kawasan, Majlis Belia Jajahan, Majlis Belia Negeri dan juga badan-badan gabungan yang lain. Kita kena pasti ke golongan-golongan ini untuk kita bagi dia peluang kedua. Kan? Yes. Peluang kedua bukannya yang masuk jail baru keluar diberi peluang kedua tau. Maksud ni peluang kedua mereka yang mungkin dia tak minat belajar akademik tapi dia nak cuba kemahiran, dia tak ada peluang, tak tahu macam mana. Yes, kan. Betul. Jadi kita tarik telinga dia orang ni kan, kita kahwinkan dengan kolej ataupun institusi yang bekerjasama dengan Belia Mahir pada ketika itu. Okey. So Belia Mahir pada ketika itu kita ada lebih kurang 40 institusi kemahiran yang bekerjasama di seluruh negara dalam pelbagai bidang, dan alhamdulillah dari kita mulakan dengan khusus otomotif pada ketika itu, kemudian meningkat sampailah bertukar presiden dan sampailah kepada convocation kita yang terakhir pada tahun 2018. Kita telah pun melatih dan berjaya turun ke akar umbi, tarik telinga budak-budak ni tadi untuk pergi belajar, dan juga kita placementkan pekerjaan seramai 5,176 orang. 5,176. Ini nombor ni sampai mati saya akan ingat sebab 2018 adalah tahun terakhir saya berkhidmat dengan MBM sebagai ketua maksudnya lebih kurang dalam 8 tahun. Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun lah. Lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun untuk keluarkan 5176. 5176. Satu angka yang sangat besar sebenarnya. Sampai kan orang sampai pernah berkata mak bapak lah masa convocation tu, saya tak pernah terfikir pun anak saya ni boleh dikonvokan. Yes. Sampai ada yang bertanya kan, MBM ni pakai bomoh apa sampai anak dia boleh berbual dan sebagainya. Jadi saya nak beritahu kat sini sebenarnya, kalau anak kita, kalau belia kita itu ada bakat dan potensi, kan pasti mereka akan ada peluang untuk kesejahteraan ekonomi. Maksudnya dia boleh bekerja dan dia juga boleh menjadi usahawan dan sebagainya. Cuma soalnya nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Itu masalah. Jadi itulah kita punya perjuangan Belia Mahir sejak 2010. Okey, NEET, NEET, Non-Employment, Education and Training. Okey, itu yang dilabelkan oleh Belia Mahir untuk kita mencari kan, ataupun King cakap mereka yang diberi peluang kedua. Okey, tapi kalau kita tengok sekarang ni, ramai juga golongan belia yang memilih kerjaya. Macam mana pula tu? Seolah-olah pekerjaan mereka cari itu dia nak yang selesa, tak ada cabaran. Kau kata nak kerja pun ikut kepala je. Kalau yang jenis yang kita cari NEET ni, kalau jenis macam tu, apa pandangan King pula? Yang jenis memilih ni masalah juga ni. Itu benda biasa yang kita dengar, keluhan di antara majikan dan juga keluhan di peringkat belia kita. Sehingga kan di peringkat pentadbir negara, peringkat kerajaan lah. Kan, sampai pening juga kepala lah. Mana satu yang aku nak santuni ni kan. Betul. Ini salah dan sebagainya. Kat sini, ini menariknya kita di dalam Majlis Belia Malaysia satu ketika dulu. Sekarang samalah kita yang lahir daripada perut gerakan belia ni. Kita sentiasa bercakap dari lubuk hati yang paling dalam. Maksudnya kita tahu apakah suara akar umbi itu. Jadi bila kita tengok senario ni, kita parusi, kita dekati, kita hadamkan, kita cuba untuk mencari titik pertemuan, akhirnya kita jumpa formula yang perlu digambling secara bersama, dan juga kita jumpa penyakit dia. Sindrom tu kita jumpa. Sindrom tu ada. Sindrom apa yang kita jumpa? Sindrom yang berlaku di negara kita ni ialah belia versus VS. Belia versus industri. Alright. Maksudnya bila sebab VS versus tu pertandingan lah.
Oh, yes, Maksudnya betul. dia bersaing sama sendiri, Bersaing. bertanding sama sendiri dan dia tidak akan pernah untuk bersatu. Siapa yang nak jadi champion dalam konteks ni? Majikan kata ni baru nak kerja, kau kena dengar cakap aku orang dah berpengalaman kan. Yang budak ni kata kita nak pengalaman, kalau tak bagi peluang macam mana? Kenapa tidak? Itu sindrom dia yang berlaku. So formula yang kita jumpa ialah sepatutnya belia kita jadi partner Betul. kepada majikan. Majikan juga perlu jadi partner kepada belia. Kan? So once kalau kita jadi partner ni, kita akan lebih saling memahami. Nama pun partner. Betul, kan? kawan, kata, Tidur dapat. satu bantal, mimpi pun sama-sama kan. Jadi sama-sama mempunyai objektif, tujuan yang sama, misi dan objektif yang sama. Okey. Apa yang berlaku di negara kita sekarang ni ialah majikan tidak memahami orang muda. Okey. Orang muda semakin berubah dari segi tingkah laku, dari segi permintaan, pemikiran mereka semakin berubah. Saya selalu sebut 3 perkara ni. Teknologi telah mengubah cara berfikir, cara kerja dan cara hidup anak muda. Kalau mereka yang bekerja dengan orang muda tidak memahami bagaimana nak menyantuni golongan belia kita ini, anda sebenarnya berhadapan dengan saat yang susah, saat sukar. Ini yang berlaku di industri. Apabila pengurus sumber manusia ataupun majikan, pemilik perniagaan, kan, dia tidak memahami bentuk pemikiran, pola pemikiran belia kita pada hari ini. Belia kita pada hari ini dia suka suasana yang cool and catchy. Yes. Sebenarnya saya melihat anak muda kita tak ada masalah pun untuk bekerja dengan senior, kan, untuk memulakan sebagainya. Dan anak muda sekarang ini apa yang mereka perlukan ialah soal bimbingan. Kan, bukannya untuk memimpin mereka. Bagi mereka, kalau kau asyik nak pimpin aku tak jadi apa pun. Sebab kita selalu dimomokkan dengan belia harus dipimpin. Kenapa tidak belia kita harus dibimbing? Dan anak muda ni kita nak anak muda ni merasakan diri dia perlu dibimbing. Mereka tidak perlu lagi orang memimpin mereka sebab mereka nak ke depan. Betul. Kan? Kita selalu bercakap pemimpin negara, belia adalah pemimpin masa hadapan. Tapi selalu juga kita cakap bukan masa depan, belia adalah belia adalah pemimpin hari ini. Kan? Jadi kita tidak lagi boleh bercakap nak memimpin mereka. Kita kena cakap bagaimana kita nak bimbing mereka, kita nak guide mereka, kan? Betul. Okey, dalam konteks ini, saya selalu ada kebimbangan apabila saya selalu bimbangkan satu krisis besar dari segi pemahaman orang dewasa, pemahaman majikan, pemahaman pembuat dasar dan sebagainya tidak memahami trend pemikiran anak muda hari ini. Bukan saja bercakap soal kerja saja, dalam banyak bidang. Sebab itu anak muda dia suka buat hal sendiri dan juga dia merasakan orang dewasa ataupun orang yang lebih senior di tempat kerja bukanlah orang yang boleh dipercayai. Itu satu kebimbangan yang saya rasa sekarang. Membuatkan ada satu jurang tau. Jurang tu tu yang besar. Jurang tu saya rasa boleh membunuh kalau kata. Boleh orang kata membantutkan dia orang untuk terus kalau orang cakap apa kalau dalam bekerja tu biasalah dia anggap macam dia orang ditindas. Betul. Sebab tu kalau kita tengok sebenarnya banyak tau kita dah bantu belia kita di peringkat NGO ataupun NGI. Okey, kerajaan juga buat segala macam skim perantisan nasional yang tengah hangat. Lepas tu ada program penjana penjana yang PSMB sediakan. Kemudian ada program place and train and place, apprenticeship. Macam-macam ada kan. Sangat banyak kalau banyak. kita, kan? Tapi kenapa majikan masih lagi mengeluh tak dapat bekerja? Kenapa majikan masih mengeluh pekerja tidak setia? Habis program cabut, angkat kaki. Kan? Jadi masalah yang kita jumpa yang tadi saya katakan tadi. Mereka tidak melayani anak muda sebagai partner. Kan? Kita punya banyak success story tau. Macam success story yang kalau majikan boleh faham tentang orang muda. Banyak sebenarnya. Macam kita cakap betul, King. Sebab kalau kata seorang pekerja tu dia happy untuk bekerja dan dia sangat suka, mustahil lah untuk orang cakap tak stay tu. Betul tak? Mustahil kan. Dia akan stay macam mana pun. Melainkan kalau budak tu memang ada penyakit ngai-ngai lah. Penyakit otak ni. Itu ngai-ngai. Boleh Dia lebih bahaya daripada kanser otak lah kan. Okey, King. King, isu sekarang dengan keadaan kita sekarang,
dengan yang orang kata satu dunia tahu sekarang ni masalah pandemik COVID-19 ataupun COVID-19 ni, kita lihat ramai pekerja yang dibuang kerja, peluang pekerjaan semakin susah. Lepas tu orang cakap apa, keadaan menjadi parah sebab apa? Yang graduate pun akan keluar, betul tak? Yang tengah stuck ni, lepas ni graduate pula akan keluar. Pelajar SPM yang tercicir STPM, saya rasa dah panggil sekarang ni dalam keadaan pendidikan kita, saya rasa dah macam tercicir sebab banyak sekolah tutup. Pendidikan dia tercicir. Sekolah tutup. Jam. Lepas tu yang keluar daripada kolej-kolej kemahiran pun lepas ni pun akan ramai. Bagi King, macam mana peluang pekerjaan untuk dia orang dapat selepas dalam keadaan macam ni, dalam keadaan pandemik COVID-19 ni? Pada pandangan dalam keadaan sekarang ni, majikan dan juga masyarakat lah, khususnya belia kita lah, majikan dan belia kita perlu ada satu hati. Maksudnya perlu ada semangat nasionalisme yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang, setiap individu terkesan dengan pandemik COVID-19. Okey, semua orang restart button tu. Tekan button restart balik tu. Okey. Ada majikan yang kilang dia besar kan, sampai 1,000 pekerja hari ni pun terpaksa restart balik button, terpaksa untuk mengubah segala banyak bentuk operasi perniagaan. Okey. Sampaikan jenama-jenama besar juga terkesan kan, pun restart button dan mengubah cara dan bentuk bekerja mereka. Tapi yang tak berubah ialah nafsu kita untuk demand segala macam. Okey. Jadi ini balik kepada soal survival anak muda kita. Survival kita. Kalau kita rasakan semua orang terkesan, semua orang hadapi cabaran ini, mengapa tidak kita turunkan sedikit kita punya ego dan meletakkan semangat nasionalisme yang tinggi untuk sama-sama kita jaga kita kan, bukan sekadar untuk jaga diri masing-masing, tapi bagaimana kita perlu jaga kita untuk sama-sama meningkatkan ekonomi dan juga bekerja keras untuk sebuah kebangkitan bersama. Okey, sebab tu kalau ada degree, ada apa, kalau ada peluang pekerjaan yang tidak setara dengan yang gajinya mungkin tidak setara dengan kelayakan ataupun jawatan tersebut tidak setara dengan kelayakan dan peluang itu ada, rebutlah. Kan? Supaya kebergantungan kita tidak terhadap segala bantuan-bantuan yang ada dapat dikurangkan dan kita akan cuba untuk survival kita dapat dipertingkatkan. Yang penting kelangsungan hidup itu diteruskan daripada kau tidak bekerja. Sebab sekarang ni kalau kita tengok sektor perladangan, peluang pekerjaan banyak. Betul. Okey, sektor perkilangan, peluang pekerjaan pun banyak. Baru tadi sebelum live kita saya dapat panggilan daripada sebuah kilang di Senai, Johor. Okey, dia akan buka bulan 1 dan nanti memerlukan hampir 2,000 pekerja. Walaupun mungkin jawatan itu bukanlah jawatan technician level ke atas ataupun mungkin bukanlah jawatan engineer ke apa kan. Tapi dapatkan peluang tersebut, pengalaman tersebut supaya kelangsungan hidup itu dapat diteruskan untuk satu tempoh. Untuk fasa yang mencabar sekarang ini, daripada langsung tak ada kerja dan nasib merungut, asyik entam dalam Facebook, dia tak jadi apa pun. Kena ingat yang bulat tak datang bergolek, yang nipis tak datang melayang. Kan? Jadi kita kena cuba rebut apa yang ada supaya kan kita sama-sama sedar bahawa situasi hari ini perlu ada nasionalisme yang tinggi untuk sama-sama bangkit. Majikan pun kena ada kesedaran juga. Betul. Jangan kata belia kita saja kena ada. Majikan pun janganlah expectation tinggi sangat kan. Betul. Sampai kan nak letak segala macam syarat, nak kena tuai lah, dia kena tuai lah. Dia kena tuai, tak boleh lah one way. Sebab tu saya kata tadi, kalau majikan pun tak nak berubah, you bersedialah untuk bungkus. Sebab sekarang semua restart. Betul. Kalau kata orang cakap apa, yang nak cari kerja ni ikut kepala dia. Yang nak bagi kerja pun ikut kepala dia. Maksudnya dua-dua akan rugi. Apa pun tak ada apa, betul tak? Sebab tak jadi partner. Cuba jadi partner. Nah, kentut jadi wangi dia kan. Betul. Okey, sambil-sambil yang sedang menonton tu, yang tengah menonton, kalau boleh yang ada soalan boleh tulis soalan. Kalau ada nak bertanya kepada King Rizan,
boleh bertanya, just tulis saja dekat komen. Sekejap lagi kita akan baca apa komen-komen anda. Saya dah Jadi tak boleh senang baca kita dah. Muni tak boleh apa, saya boleh baca sudah dekat kong. sini kot. Yang mungkin ada soalan daripada ni. Kita punya admin pun boleh bagi. Saya rasa daripada sini tak ada soalan kot. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita mungkin boleh sentuh sikit. Saya berkenaan dengan penjana dan juga insentifnya kerajaan bantulah khususnya Kementerian Belia kan. Boleh, tak apa. Kita sentuh yang tu. Mungkin belia kita masih lagi belum tahu bahawa kerajaan di bawah Kementerian Belia. Saya dah jadi jurucakap Kementerian Belia pula. Tak apa. It's okay. Ini nasionalisme. Yes. Okey, kepada yang menonton, tak kisahlah belia ke bukan belia ke, Kementerian Belia dan Sukan ada program dipanggil Skim Perantisan Nasional. Skim ini adalah kolaborasi dengan industri bagi tujuan latihan dan juga penempatan pekerjaan. Jangan risau tak dapat masuk kolej, buat apa tak perlu risau. Boleh ikuti program ini, anda akan dilatih oleh industri. Tenaga pengajar anda juga adalah pakar-pakar industri dan anda mendapat sentuhan orang-orang hebat dari industri. Okey, kemudian anda akan terus diberi peluang pekerjaan. Rebutlah peluang ni. Kan banyak industri yang bersiap sedia. Kalau kita tengok bajet baru ni dinyatakan pada tahun depan, sistem latihan dual national SLDN juga dipertingkatkan, juga adalah peluang pekerjaan dan juga latihan konsep baru kepada belia kita. Okey. Jadi termasuk juga sekarang penjana di bawah SRDF, pembangunan sumber manusia berhad. Banyak kursus-kursus yang sifatnya online ada, yang bersifat bertemu di lapangan ada, kursus motosikal, kursus drone, kursus creative content, welding, macam-macam ada. Pergi dapatkan peluang tersebut. Kalau tak tahu, nanti boleh pergi website www.beliamahir.com. Kita akan cuba bantu. www.beliamahir.com. Okey, dengan penerangan daripada King tu, unjuran yang diperolehi, maksudnya terjawab unjuran yang diperolehi daripada Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia, MIER, pada ketika ini juga menunjukkan 2.4 juta rakyat Malaysia berkemungkinan kehilangan pekerjaan pasca COVID-19 disebabkan oleh penutupan dan juga pengurangan pengoperasian industri termasuk yang PKS dan juga pengucupan ekonomi Malaysia dan juga dunia. Jadi yang King dah cerita tadi, maksudnya benda tu dah terjawab. Anda jangan risau. Maksudnya kalaulah berlaku benda ni, kemungkinan hilang pekerjaan, saya rasa Belia Mahir boleh membantu untuk negara. Kita akan cuba bantu. Masih lagi banyak peluang-peluang pekerjaan. Cuma sekarang ni kesanggupan kita untuk sebenarnya saya juga nak ambil kesempatan ni nak menasihatkan semua orang kan. Inilah pentingnya semasa kita tengah sedap kan. Tengah ada gaji sedap, tengah ada jawatan sedap. Inilah pentingnya semasa kita sedap, kita kena ada upskilling, reskilling dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Yes. Bila berlaku sesuatu yang macam ni, kita tak bimbang. Sebab apa? Kita dilengkapi dengan ilmu-ilmu berkemahiran tinggi dan teknologi terkini yang sesuai pada ketika tu. Yes. Masalahnya yang berlaku sekarang ni ialah dah ada pengalaman kerja sampai 20 tahun, 30 tahun. Kerja tu je dia buat. Tak, sekarang bila kena buang kerja tak tahu nak start macam mana. Sebab apa? Sepanjang bekerja tak pernah nak upgrade diri. Kan? Masih lagi upskilling tak ada, reskilling tak ada. Senang cerita, masih lagi repair enjin carburetor. Orang mana pakai carburetor lagi ni? Sekarang injection. Kan? Orang contoh motor dah start pergi kursus dyno dan sebagainya kan. Motor pun dyno. Jadi nampak tak Jadi ini benda teknologi. Begitu juga di sektor perkhidmatan. Semua dah automation industri sekarang kan. Robotik dan sebagainya. Maksudnya walaupun dalam bekerja, orang cakap dalam tengah sedap tadi. You kena upgrade and then you kena update. Kena tahu juga benda-benda luar ni. Yang orang cakap apa, teknologi sekarang ni kan. Mungkin memanglah orang cakap you buat kerja yang dah buat 20 tahun. Tapi dengan teknologi yang terbaru itu lebih membantu mempercepatkan lagi. Tapi you just kena elaborate benda tu, betul tak? Saya pujilah beberapa kerajaan Kelantan contohnya, kerajaan mana lagi? Kerajaan Pahang yang memberi insentif kepada belia kita untuk mencuburi industri macam pertanian yang berteknologi tinggi. Mereka guna drone untuk sembuh baja, sejur raja. Jadi ini semua sebenarnya benda-benda yang
sepatutnya mereka yang dah bekerja dalam industri tersebut, dia dah ada kemahiran tu patut dulu lagi dah. Betul. Kan mungkin 3 tahun dulu lagi patut dia dah ada kesedaran tu. Tapi alhamdulillah masih pun terlambat lagi sebenarnya. Masih lagi ada ruang dan peluang kan untuk sama-sama kita bangkit daripada pandemik ni. Yep. Okey. Ni pun salah satu soalan ni. Saya rasa soalan ni pun hangat juga sebenarnya. Saya rasa benda ni dah lama dah dalam industri dekat negara kita. Kebanyakan sektor perindustrian negara bergantung kepada tenaga kerja asing. Perlukah kita bergantung kepada tenaga kerja asing pada masa ini atau keutamaan kepada rakyat Malaysia? Lagi-lagi yang kita tahu pandemik pun datang daripada kerja asing. Macam mana tu? Yeah. Saya selalu berbincang juga dengan ramai pemimpin belia lah, antaranya Esko MBM dan juga merangkap juga pengurusi MMHC Kelantan Saudara Kimi, YB Syabudin, okey. Pengurusi tetap MBM sekarang ramai. Apa yang saya kata, dalam industri ni pekerja kilang kita yang paling rendah sekali operator pengeluaran. Operator pengeluaran betul. Sebenarnya operator pengeluaran ni kerja dia sama je dengan pekerja asing yang dibawa masuk. Dia akan buat kerja yang paling bawah. Benda sama je. Bawah, okey. Kalau kos pekerja asing itu dikirakan segala macam kos, majikan kalau dia outsourcekan kepada ejen dan sebagainya, kebiasaannya satu kepala termasuk dengan penginapan apa semua tau. Suci bersih lah. Suci lah. Allocation dia tak lari daripada RM80 hingga RM110 seorang. Seorang Bukan sebulan, satu hari. Satu hari. Maksudnya gaji operator kita boleh tak 2,000 starting? 80 kali 30 hari. 2,400. Ini operator level tau. Yang senang cerita SPM ni lah ataupun yang tengah langgar BD3 ni kan, dia masuk kerja sebagai operator pengeluaran dekat kilang di Bacok contohnya. Starting majikan boleh bagi sebenarnya 2,400 kalau mengambil kira kos pekerja asing tu tadi. Yalah, dengan penginapan dia orang, dengan transport dia orang. Maksudnya 2,400 banyak isu boleh selesai. Isu penginapan masyarakat setempat selesai. Okey, tidak ada isu sosial, tidak ada pengaliran wang ke luar negara. Kan? Tapi kenapa majikan tak boleh buat? Ini yang saya kata, ini semangat nasionalisme majikan kita cukup rendah. Kan? Betul. Cukup rendah. Mereka boleh bagi outsource untuk pekerja asing seorang sampai RM80 satu hari. Pekerja tempatan tak boleh. Pekerja tempatan kena mesti bagi gaji minimum RM1,200. Lepas tu kerja 12 jam bagai nak gila, 7 hari seminggu. Ujung-ujung maksimum boleh dapat RM1,800 je. Kan? Tapi pelik kan? Tapi sebenarnya starting dia boleh ni. Jadi isu gaji minimum ni kalau betul-betul kan, memang boleh kita bagi. Negara maju berpendapatan tinggi yang kerajaan laungkan itu sebenarnya boleh capai. Boleh capai bukan hari ni, lama dah boleh capai. Tapi tak tahulah kat mana dia punya. Tapi harapnya dengan restart button ni semua orang dapat celik. Mata pekerja asing dah mula ramai di hantar bulan, dan bagaimana sekarang ni pekerja tempatan masuk dan penggerak-penggerak belia, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin parti politik, inilah masanya untuk memberi satu desakan kepada industri kan, supaya sama-sama turut ada nasionalisme yang memberi tinggi, keutamaan setidak-tidaknya gaji yang setimpal. Yes. Itu pelik macam mana. Keutamaan kurang diberikan. Kan? Tapi pembayaran lebih kepada nampak sangat benda tu jadi bergantung. Okey. Bom jangka, King. Bom jangka. Mungkin Malaysia akan menghadapi social krisis, konflik yang serius. Mungkin sebab punca pendapatan rakyat Malaysia akan terjejas. Apa komen King tentang bom jangka? Sebab semua dah terjejas, semua apa akan berlaku? Macam-macam krisis sosial, konflik akan berlaku. Komen King. Okey, kita tahu pandemik macam mana lepas ni. Memang bila prestij pekerjaan, prestij ekonomi, sosial akan menjadi naik. Ini satu pertimbangan yang ini satu pandemik juga lah. Pandemik kepada aktivis sosial, aktivis belia di lapangan kan, yang semakin hari semakin nampak dengan jelas
kan kes-kes sosial dan juga jenayah semakin meningkat. Baru-baru ni juga ada laporan daripada penjara yang mengatakan bahawa semua institusi penjara di Malaysia ni, tak termasuk kepulihan dadah, tak termasuk yang lain-lain lah, penjara saja semua dah meningkat 2 kali ganda, dah melebihi kapasiti yang ada. 2 kali ganda meningkat secara mendadak. Jadi ini memang satu perkara yang serius lah. Sebab itu bagaimana nak menangani itu yang kerajaan buat berbagai usaha dan juga inisiatif serta memberi beberapa insentif, bantuan prihatin lah ini, penjana dan sebagainya, kan, yang boleh kata orang tu merangsang dan juga memberi inspirasi, motivasi kepada masyarakat yang terjejas untuk bangkit dan ada kesedaran untuk melakukan perubahan ataupun menceburi kejayaan-kejayaan baru yang ada ini. Kan? Okey, itu salah satu usaha yang kerajaan lakukan. Selain daripada itu juga tak cukup. Bukan usaha tak cukup. Tetapi maklumat itu tidak sampai dengan begitu jelas di bawah. Sebab itu peranan pemimpin masyarakat, pemimpin belia, pemimpin di lapangan, kan, untuk sama-sama melihat dan menggembling tenaga secara bersama agar segala inisiatif ini dapat digerakkan secara holistik dan secara besar-besaran. Okey, kita perlukan ramai Ebit Liu lah. Ebit Liu. Okey, mungkin Ebit Liu cawangan Kelantan, cawangan Gua Musang, cawangan, kan, kita perlukan lebih ramai orang macam ni yang sebenarnya dia tidak perlu mengeluarkan duit, tetapi dia hanya perlu menyebarluaskan benda-benda yang betul yang boleh membantu orang lain. Yes, betul. Jadi balik pada tadi, kebimbangan itu, ya, memang kita ada kebimbangan yang amat kita ada kebimbangan yang agak teruk, bimbang yang teruk terhadap kesan-kesan yang saya rasa pun semakin teruk, semakin sakit, kan. Kalau tengok segala macam laporan soal mental health semakin meningkat, lepas tu sampai ada yang dah sampai sanggup bunuh diri, sampai sanggup remaja bunuh orang pun dah ada. Okey, jadi nak menangani ini, dia peranan semua. Dia bukan peranan kerajaan semata-mata, bukan peranan pemimpin masyarakat semata-mata, tapi peranan kita sejauh mana kita berkongsi nikmat dan juga berkongsi rezeki dengan mereka yang terkesan ni juga. King, selaku ketua projek Belia Mahir, ada soalan saya baru baca ni. Banyak tak soalan tu? Satu je soalan. Satu soalan je yang mengatakan, okey, diorang tanya, diorang nak tahu program-program yang ada di bawah projek Belia Mahir ni. Boleh bagi tahu tak? Sebab mungkin ada lagi diorang tak tahu yang Belia Mahir ni ada program apa yang Belia Mahir sediakan buat masa sekarang. Sekarang ni, okey, Belia Mahir ni antara program yang ada tentang latihan kemahiran di bawah pinjaman tabung kemahiran. Okey. Di mana yang pertama ni, latihan kemahiran ini dia bekerjasama dengan 40 kolej kemahiran dalam pelbagai bidang. Elektrik, elektronik, welding, jahitan, kecantikan, masakan, perkilangan macam injection molding, CNC dan sebagainya. Ada 40. Kita bagi dia, tak ada duit jangan bimbang, datang aja belajar dekat kolej-kolej yang kita senaraikan. Bagi tahu kami nak bidang apa. Jangan tanya kami bidang apa yang ada. Kau bagi tahu kat aku apa kau nak. Kau, kan? Dan aku pandai carikan kat mana. Kalau kursus tu tak ada kat depan rumah kau, ada dekat Kelantan, itu je lah ada. Kau jangan harap kursus tu ada buka pintu terus ada nampak. Tak boleh, kena ada penghijrahan. Tak ada duit, ada bantuan tabung pembangunan kemahiran. Sama macam BTPTN. Okey, dapat belajar. Kedua, kursus-kursus yang ada sponsor daripada industri. Okey, ini dia terus kerja. Maksudnya mungkin dia belajar teori ataupun sedikit asas teknikal mungkin dalam sebulan hingga 3 bulan. Okey, kemudian kita akan terus absorb dia kerja. Maksudnya ini macam train and place lah. Macam train and place ataupun terbalik place and train pun boleh juga. Place and train okey, dia terus jalan, tak ada hal. Alright, itu pun ada juga. Alright. Kemudian kita ada penempatan pekerjaan. Penempatan pekerjaan ini terbagi kepada 2. Satu, kepada mereka yang datang daripada institusi kemahiran atau industri yang tak ada kerja. Okey.
datang kepada kami, Okey. hantar resume kepada kami akan kawinkan dengan penjodohan pekerjaan dengan syarikat-syarikat kenalan kami. Oh. Yang bersama dengan kami. Ya, bukannya macam bukan yang kata orang tu dia berdaftar dekat online, tak ada. Ini adalah personal touching dengan syarikat-syarikat. Kita ada tim yang hari-hari kerja dia pergi ke kilang-kilang, ke syarikat-syarikat untuk menerangkan kepentingan dia untuk menerima budak kita untuk bekerja. Itu kedua. Ketiga, bagi budak-budak ya belia-belia kita yang memang betul-betul golongan need tadi tu, non-employment education ni. Education and Training. Tiba-tiba bangun tidur macam kena lempang kan. Oh, aku kena kerja ni kan. Tak apa, datang kepada kita. Kan, bagi tahu kita kerja apa, bagi tahu kita nak kerja, kemudian kenalah ada kesedaran sikit. Kau dah lah tak pergi belajar mana-mana kan. Lepas tu kau nak terus jawatan technician memang tak dapat aja. Kan? Okey, kita akan sesuaikan dengan kerja kau yang di tempat-tempat yang bersesuaian lah dengan kemahiran mereka. Bang, saya ni OKU, saya ni ada penyakit ni, tak apa, bagi tahu dengan kita. Kita akan carikan kerja yang sesuai dengan korang. Cuma 2 kursus saja yang kita tak ada. Kursus apa yang tak ada? Kursus kahwin dengan kursus pengurusan jenazah. Okey, 2 tu tak ada? 2 ni tak ada. Kalau kursus goyang kaki ada tak? Goyang kaki tak ada? Itu urut kaki ada. Itu sport masak tu semua ada. Ada? Dia ada. Itu 2 benda. Kalau ada kursus goyang kaki dapat duit. Kemudian yang ketiga, hari ini baru yang kita buat, nampak dah mula semakin rancak, dah mula mendapatkan success story. Iaitu engkau pandai lipat baju. Contoh kan? Contoh, Okey, bang, saya tak ada kerja, tapi saya pandai lipat baju. Okey, lipat baju tu kami bimbing macam mana boleh dapat duit melalui aplikasi yang kita bina dipanggil iBoss. iBoss kan? I Business Orang Skill saja, BOSS. Okey. Jadi kemahiran ataupun perbuatan yang dia suka pada setiap hari kita convertkan dalam bentuk perniagaan. Bang, mungkin saya tahu gosok baju je bang. Tak apa, gosok baju pun boleh jadi hidup senang juga. Ambil upah untuk gosok baju. Bang, saya ni jaga mak apa semua, tapi saya bolehlah ada masa nak jadi babysitter. Itu pun kita bantu. Boleh dapatkan peluang pekerjaan dengan bantuan. Bang, saya pandai drive saja bang. Melalui iBoss. Melalui iBoss. Jadi budak-budak ni semua ni daftar dengan kita akan kahwinkan dengan komuniti-komuniti yang ada. iBoss tu pun daftar melalui Belia Mahir juga. Okey. Boleh pergi website tadi kan, www.beliamahir.com tu ada nombor telefon dan sebagainya kan. Boleh call saya dah direct, nanti tak ada masalah. Yes. Okey, jangan lepaskan peluang ya kepada mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun iBoss, Business Orang Skill saja. Hari ini kita nak lancarkan. Mungkin kita nak lancarkan satu tagline baru. Kan? Apa saja boleh jadi wang, kita sebat. Okey. Jangan tunggu-tunggu lagi kan. Kalau kau boleh gosok baju, berasa dapat duit. iBoss punya tagline apa? Apa saja boleh menjadi duit, kita sebat. Kita sebat. Alright. Okey, jangan lepaskan peluang, buka website, tengok website www.beliamahir.com. Kat situ banyak dan anda boleh buka, boleh tengok macam mana apa yang kesesuaian mengikut kemahiran anda ataupun anda berminat dengan iBoss macam King cakap tadi. Iron baju pun boleh buat duit. Macam mana nak buat duit? Kena tengok dulu website ni. Okey. Last King. Saya dah lama tak sembang macam ni. Sembang ni macam pendek pula. Okey, nasihat dan juga pandangan King kepada golongan belia yang tak ada kerja ni. Nasihat King. Yang tak ada kerja bukannya cari kerja tau. Yang tak ada kerja. Tak ada kerja ke tak nak kerja? Yang tak nak kerja lah tu. Tak ada kerja. Okey, ni kena serius-serius sikit lah muka kan. Tak boleh nak lawak-lawak lagi. Okey. Kepada yang tak nak kerja, tak kisahlah belia ke, bapak belia ke, dia macam ni lah. Kita ni tak tahu bila kita nak mati tau. Betul. Kalau kita tahu besok kita nak mati. Sebab tu King, tu dekat IC kita dia tulis tarikh lahir. Dia tak tulis tarikh mati. Tarikh mati. Kalau tu tarikh mati. Aku rasa duduk dalam berdebar je saya hari. Jadi bila kita tak tahu tarikh kita mati, besok kita hidup lagi. Lusa hidup lagi. Kan? Sampai kiamat, bukan sampai mati, sampai kiamat. Bulan takkan jatuh ke riba. Yang bulat takkan datang boleh kita. Tak ada. Jadi bila kita tahu, bila kita ni tak tahu bila kita nak mati,
besok kau kena makan. Betul. Besok pun kau kena tidur. Malam ni kena tidur, besok bangun, lepas tu kau nak tidur mana? Kan? Maksudnya, suka tak suka, kena kerja lah. Kan? Sebab apa kau nak makan? Jangan memilih. Cuba bayangkan, tengah relax, main gitar, rumah terbakar, satu keluarga mati. Dan time tu baru kau tersedar, dah takut dah tak siapa, rumah dah tak ada, apa semua. Dan time tu kau baru fikir kau nak kerja. Mungkin ketika tu dah terlambat. Betul. Kan? Kenapa tidak sekarang ni bila kita ada segala-galanya, ada keluarga, ada mak, ada ayah, kan? Kita cubalah untuk bekerja dan kita cuba untuk ada pendapatan walaupun sedikit, berkongsi nikmat dengan keluarga, berkongsi nikmat dengan diri kita sendiri, berlaku baik dengan diri kita, kan? InsyaAllah. Kan? Yang pentingnya ialah kita tidak memilih kerja, kita ikhlas untuk bekerja. Dan kita kena tahu bahawa kerja tu juga adalah satu ibadah. Dan nama ibadah adalah benda wajib. Jadi macam tak lengkap tau kalau kata aku tak kerja ini hari tapi aku kuat sembahyang kan. Tak lengkap jadi tu. Kan kerja juga macam rezeki satu ibadah sebab dia tanggungjawab. Ya, betul. Kan tak boleh macam tu. Jadi maksudnya suka tidak suka kita kena ada kerja. Yep. Sebab kita nak makan, kita nak tidur dan kita nak ada kehidupan. Itu saja. Itu saja daripada King. Yang last, soalan last. Ingat Ada lagi last? Okay. Okay. Tadi soalan last yang tadi tak ada. Tak ada dah. Kalau saya bagi soalan lagi, sekejap lagi susah sikit ni. Kepada yang tak kerja, itu pesanan King. Yang tak nak kerja dan tak ada kerja, ingat, esok kita tahu bila kita, cakap apa, bukan mati. Mati macam kasar sangat pula kan. Dia kadang-kadang musibah akan berlaku. Musibah akan berlaku pada masa depan, kita tak tahu. Dia pakai ayat Dewan Bahasa Pustaka. Musibah berlaku, kita tak tahu apa akan terjadi kepada anda pada masa depan. Kalau yang belia-belia kita, orang cakap apa, yang tak nak bekerja, itulah pesanan King. Carilah kerja. Walaupun sekecil-kecil kerja, walaupun kerja semalas-malas kerja, kerjalah. Tak kira sekarang pun saya rasa ramai dah yang bawa motor GrabFood, Foodpanda, ada perubahan. Yang biasa-biasa kerja daripada office sekarang pun masuk kerja pasar raya jadi promoter, itu tak kisah. Kita doakanlah kan semoga mereka dicekal. Ya, dicekal. InsyaAllah. Itu saja daripada kita pada petang ini, Santai Petang bersama dengan King Rizan di page MAYC Kelantan. Jangan lupa anda buka page www.beliamaher.com. Ingat hashtag iBoss. Apa saja yang dapat boleh buat duit, kita sebat. Betul, King? Okey. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Belia Maher terbaik.